Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan tunjuk bagaimana cara untuk menghasilkan kad ID QR code seperti ini secara pukal daripada data yang berada di Google Sheet untuk kegunaan rekod e-suhu anda. Stay tune. Sebelum kita mulakan, terima kasih kepada lebih 6,000 subscribers. Anda semua sangat awesome. Anda mungkin seorang guru, murid, ibu bapa ataupun masyarakat. Jika ingin mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan IT, ICT dan teknologi pendidikan, inilah channel yang mungkin anda tercari-cari. Saya telah menyediakan lebih daripada 100 video tutorial berkaitan ilmu IT, ICT dan teknologi pendidikan untuk anda. Bagi yang baru pertama kali singgah ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Anda bersama saya. Selamat menonton. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi. Okey tuan-tuan, sebelum ini saya telah menghasilkan satu video tutorial cara membina e-kehadiran QR code dengan suhu automatik. Dan pada masa ini yang saya ciptakan tutorial ini atau saya hasilkan tutorial ini, saya dah lampirkan borang kad template ID yang menggunakan Google Doc. Namun yang ini sesuai untuk kegunaan yang tak ramai lah, untuk menghasilkan kad ID sebagainya. Sebab yang teknik yang nama yang ataupun data sini kita gunakan main merge. Manakala gambar ni saya pastekan satu persatu. Agak mencabarlah bagi sekolah yang ingin membuatkan ID ini untuk skala yang lebih besar. So saya telah mendapat idea untuk mereka ataupun mencipta menggunakan apa yang kita namakan menggunakan Google Sheet ni lah. Kalau tuan-tuan boleh lihat kat sini, ini contoh dia, sampel dia yang kita tarik daripada data di sini, database sini. Kemudian kita susun dia jadi macam ni. So sesuai untuk kita hasilkan secara pukal lebih banyak lagi lah. Saya akan tunjukkan caranya bagaimana. So terlebih dahulu kepada yang baru menyaksikan video ini, kalau tak faham apa yang kita reka ataupun kita susun di sini, so tuan-tuan boleh rujuk dengan video sebelum inilah yang kita hasilkan untuk membuat e-kehadiran dengan suhu secara automatik menggunakan Google Form. Okey, saya sambung pada part yang ni. Tempoh hari kita generate QR code image ini begini Kalau tuan-tuan tengok gambar ni berada di atas sel. Untuk tutorial kali ini, untuk kita menghasilkan ID seperti ini, so kita memerlukan QR code ini berada di dalam sel. So kita kena ciptakan lagi satu lajur. Okey. Saya ulang sekali lagi bagi yang baru saja menyaksikan video ini, saya tak tunjukkan bagaimana kita buat yang ni. Boleh tengok video sebelum inilah. Okey, so kita tak perlu buang yang ni. Kita menghasilkan lagi satu lajur di sini. Okay, saya padam ni dulu. Yang asal yang ni tempoh hari tak ada ni. Okey. Saya padamkan. Pertama, tuan-tuan letak sebelah dia ni QR image drive. Maksudnya kita nak link gambar ni untuk di generate nanti. So kita letakkan lajur yang ni pertama. Yang kedua, kita letakkan apa yang dinamakan kita letakkan lagi satu QR. Okey, QR code image. Okey, dia sama yang macam ini, tapi yang versi yang sebelah kanan ini, yang lajur N ini, kita nak pastikan kita punya image QR code ini berada di dalam sel. Sebab tempoh hari kita cipta dia berada di atas sel. So kita nak masukkan ni memang tak boleh lah, agak sukar lah. So kita kena teknik dua ni, kita akan tambahkan ni. Okey, selepas kita tambahkan dua lajur ini, M dan N ini, so kita kena pergi bahagian generator balik add-on ni yang kita telah install tempoh hari. Okey. Saya ulang kembali, untuk membuat ni, tuan-tuan boleh buat secara banyak pun boleh, dalam 40 ataupun 50. Tetapi tuan-tuan kena, bila generate nanti, pastikan tuan-tuan tunggu dulu sebelum tutup page ni, sebab dia masih generate nanti.
Sebab bila data dia tulis successful, tuan-tuan dah tutup, maka tuan-tuan tengok macam tak berjaya lah. Tapi sebenarnya dia tengah run proses tu sebab dia ambil masa sikit. Sebagai contoh, untuk tutorial saya hanya ambil 20 data sajalah. Okey, 20 data. Kemudian saya pergi kepada bahagian add-on ni, saya pergi book QR code ni. Ada yang menyatakan isu dia tak boleh nak letak add-on ni. Sebenarnya ID yang boleh hanyalah ID yang personal, bukan ID MOE KPM. Contohnya macam ni, ID MOE KPM. Memang dia tak benarkan lah, admin MOE KPM tak benarkan tambah add-on ke dalam kita punya Google Sheet ni. So tuan-tuan kena switch kepada Gmail biasa tuan-tuan, macam contoh saya ni. Okey, saya ulang balik, pergi add-on, pergi book QR code. Ambil yang kedua ni, QR code generator. Bila kita guna kali pertama, kita punya kredit ni sebenarnya ada 45. Dalam kes saya ni dah tinggal 17 sajalah. So tuan-tuan boleh, kalau in case kalau dah habis, tuan-tuan boleh beli, ataupun tuan-tuan boleh menggunakan ID Gmail yang lain lah, tu trik dia kalau tak nak beli. Ok, so kita pilih QR code content balik. Kita ambil macam tempoh hari juga. So kita ambil link QR code, iaitu lajur K yang ni. Kemudian pergi kepada QR code image tu ni, kita ambil L yang asal ni. Image yang ni dia akan letak juga di atas ni, tapi dia bukan di dalam sel, dia berada di atas sel, dia akan tindan yang tu. So kita tak pakai yang tu, so kita kena letakkan juga untuk kita ambil nanti, bukan ambil, untuk kita pastikan soft proses ini berjalan dengan lancar. So yang ketiga ni, ini yang penting, QR image drive link, maafkan saya, drive link yang tadi kita cipta di lajur M. Yang ni penting sebab dia nak bagi link gambar tadi. So yang tutorial sebelum ni kita tak buat yang ni. So kita tambah yang ni, QR code image link yang ni, L M. Kemudian yang seterusnya, yang ni kita namakan satu folder, katakanlah QR underscore code nama kelas, katalah 2 Arif. Maksudnya yang ni akan diciptakan satu folder di dalam drive kita. Okey, di dalam drive kita nanti di sini, bila kita generate nanti dia akan ciptakan satu folder. So sekarang ni tak ada folder ni dalam Google Drive ni. So kita namakan QR code ni. So kita ingatlah nama yang kita akan gunakan nanti. Sebab file yang ini, folder ni penting nanti untuk kita buat proses seterusnya. Okey, so tuan-tuan nama kan, yang penting jangan ada jarak lah. Sebab tu saya letakkan underscore seperti ini. Kita tak nak ada jarak. So yang seterusnya kita pilih QR code label. Yang tempoh hari pun kita tak pilih yang ni. So yang untuk tutorial kali ni kita ambil yang ni, kita letakkan yang last kali ni, N. Maksudnya gambar nanti, QR code nanti dia bukan berada di atas sel, di N nanti dia akan berada di dalam sel. Okey, bila dah selesai yang ni nanti, tuan-tuan akan tekan save to sheet. Saya ulang sekali lagi untuk memberi penegasan di sini bahawasanya bila tuan-tuan tekan save to sheet, kalau data tuan-tuan banyak, tuan-tuan kena tunggu sampai selesai. Contoh macam ni maksud saya selesai begini, saya tekan save. Bila dia tulis QR code successfully, tuan-tuan tengok dia tak save lagi ni, tak keluar lagi link tersebut. Tuan-tuan tengok. So tuan-tuan kena tekan close ni, biarkan dia running dulu. Dia akan ambil sedikit masa. Nampak? Dia akan ambil masa. Kalau banyak data tuan-tuan kena tunggu, jangan tutup page ni. Okey, sebenarnya dia dah simpankan satu ni, dia ada yang baru ditindan kat sini. So kita tak pakai yang ni, kita nak pakai link yang ni. Okey tuan-tuan, biarkan dia selesai. Kita tunggu. Macam saya katakan, kalau data tuan-tuan banyak, tuan-tuan kena tunggu sampai selesai. Sebab kat situ ditulis successful, maksudnya dia sedang proses dah jalan, bergantung pada kelajuan internet tuan-tuan dan juga server yang membekalkan add-on ni lah kepada kita ni. Okey, bila dah selesai macam ni, apa yang penting kita ada link QR code ni, kita test tengok. Okey, ini link dia. So dia berada dalam drive. So kita tengok balik drive kita. Ingat tak tadi kita punya nama dia, drive kita adalah QR code. Mana saya tengok. Okey, nampak ni, QR code 1A 2 Arif ni. Kita buka folder ni, ada lebih kurang data saya 1, 2, ada, dia dah generate di sini lah. So apa yang nak kita biarkan dulu dia jalan proses ini. So kita boleh pergi ke peringkat yang seterusnya. Kita nak pastikan, kita nak munculkan QR code kita tadi
ke dalam sel yang ni, sel N ni. Sel yang ni, yang L ni kita tak pakai tau sebenarnya. Dia berada ni, kita tak boleh nak tarik untuk jadikan kad ID seperti ini. So kita kena buat langkah seterusnya. Tuan-tuan perhatikan link di sini. Kita perlu tukarkan sikit. Ini sedikit teknikal lah, tuan-tuan kena tengok saya buat ni. Kita akan ambil daripada HTTP ni sampailah ID di sini. Okey. Link ni kita akan tukarkan kepada satu alamat yang lain lah, coding yang lain ataupun URL yang lain. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Yang pasti kita akan ni. So cara dia kita tukarkan dengan cepat serentak kepada semua data yang ada di sini. Jadi kita tekan control, jangan lepas tekan H. Dia akan keluar find and replace. Saya ulang balik, tekan control, tekan H. Kemudian kita pergi kepada link yang tadi sini ni. Kita ambil daripada HTTP ni sampai ID. Kita letak kat sini. Kemudian kita highlightkan biru, kita tekan Ctrl C, kita copy ataupun klik kanan, copy, kita paste dekat file ni. Maksudnya nak suruh cari file yang ni. Kita nak tukar dengan URL apa? So kita ambil yang ni Yang ni saya letakkan pada description, tuan-tuan tak perlu type. Saya paste saja kat sini. Okey. Yang untuk URL ni tuan-tuan tak perlu type, sekali lagi saya ulangkan. Tuan-tuan boleh ambil pada description video saya ada saya letakkan. So kita nak tukar kod ni untuk kita memastikan dia boleh muncul image di sini. So cara dia bila kita dah letak macam ni, ingat sampai ID saja, kita pergi kepada sheet ni, search ni, kita ambil specific range. Kita tak nak ditukar semua data-data yang ada kat sini. Kat sini pun dia akan baca ni, yang laju F. So kita nak specific range. Bila dia pilih macam ni, tuan-tuan boleh select lah ni di sini ni. Okey, sampai JS mula. Saya klik balik ni. So kita select daripada atas, nampak dia baca ni. Dia baca sampai kita ambil data kita yang last sekali. Maksudnya daripada laju M2 sampai kepada M20. Kalau kita panjang data kita tarik sajalah macam ni. Katalah M30. Boleh tarik. Tapi dalam kes saya ni hanya sampai 20 saja. So saya tekan OK. Maksudnya dia hanya akan tukar maklumat yang ni kepada yang ini di laju M2 hingga M20 saja. Bila selesai, tuan-tuan tekan replace all. Okey, tekan done. Bila dah selesai, tengok dia dah tukar alamat ni. .google.com yang tadi asalnya drive.google.com. Okey, seterusnya kita nak munculkan file di sini. So kita senang saja, kita kena tekan sama dengan dalam kotak yang pertama ni, coding dia ataupun dia punya script dia, tekan sama dengan, kemudian kita type image. Kita pilih image yang ni. Sebenarnya kita pergi sebelah sini. Nampak dia akan baca yang ni Kita klik sebelah sini, dia akan baca M2. So kita tutup kurungan yang atas ni, kod M2, tekan enter. Ini adalah kod untuk mengeluarkan gambar. Tetapi tuan-tuan perasan kenapa dia tak keluar? Okey, kenapa dia tak keluar ni saya akan tunjukkan kenapa. So pastikan yang image ni M2. Kalau kita nak panjang ke bawah, nanti kita tarik sajalah. Tengok saya tarik ke bawah. Yang ni jadi M3. Seterusnya lah, kalau kita tarik sampai ke bawah ni M20 ni. Okey, tapi gambar tak keluar lagi. So tuan-tuan kena perhatikan kenapa tak keluar ni. Kita dah buat cara ni yang betul, alamat ni dah betul. Yang langkah seterusnya tuan-tuan kena semak di sini, pergi kepada folder Google Drive kita tadi yang QR code dia duduk tadi. Yang ni tuan-tuan tengok ni. Kalau saya besarkan ni, tuan-tuan tengok tadi ni, dua arif ni. Kalau kita perasan, kita nak dia dalam keadaan public. Kalau case nak tahu public atau tidak, kita tengok folder ini yang ada gambar orang ni, ikon orang ni, maksud ni yang kita publikkan. Yang ni kita belum publikkan lagi. So kita kena publikkan dulu supaya dia boleh digunakan untuk muncul di sini. So cara dia mudah saja. Tuan-tuan pilih folder yang betul, jangan tersalah folder. Mana tadi folder saya? Dan ini ada dua ni, nanti saya akan cuba dua sebab mana satu ni. Okey, tak apa. So cara dia sangat mudah. Klik kanan, tuan-tuan tekan share, pilih chain ni to anyone with the link ni.
Asal dia restrict, kita ambil kepada N1 ni. So kita tekan done. Okey, saya ada 2 folder ni, saya confirm lah satu ni. So saya buat lagi satu lah, akan saya ulang balik, share. Tengok ni restrict ni hanya orang tertentu. So kita tekan kepada yang bawah ni, klik bawah ni, dia akan tukar hijau ni. Maksudnya siapa-siapa dengan link ni boleh buka. Okey, bila dah jadi public seperti ni, kita pergi balik paparan ni. Sebenarnya kita refresh saja page ni. Tuan-tuan dah tengok akan gambar dia akan keluar lah. Dan dia berada di dalam. Okey, tengok saya nak tarik keluar tak boleh. Tuan-tuan nampak. Berbeza yang ni boleh tarik keluar ni, boleh terdelete macam ni. Bila terlari nanti kita tak, sebab itulah kita buat yang baru Sebab so sebenarnya kita tak pakai dah yang ni. Okey, yang penting ni nampak dia duduk dalam sel, bukan di atas sel. Okey, bila selesai yang ni tuan-tuan berjaya ni, pastikan data tu berbeza-beza lah. Maksud saya data ni memang khas untuk pelajar ni. QR code ni berbeza sebenarnya. Kalau tak percaya, tuan-tuan boleh cuba test scan dululah sebelum kita pergi fasa seterusnya. Bila dah selesai, kita akan tambahkan lagi satu laju untuk kita buat macam ni. Okey, macam ni kita nak tarik seperti ini ni, secara pukal. So saya dalam kes saya dah ada 2 contoh yang ni. So saya akan tambah lagi satu sheet baru. So tuan tulis namakan dia sebagai contohlah kad ID 2 Arif sebagai contoh. Okey, bila dah kita macam ni, kita balik kepada database kita yang kita cipta tadi. Saya hide dulu 2 yang ni, saya nak supaya tuan-tuan tak terkeliru. Sekejap Okey, ni database yang kita baru cipta tadi, yang dia punya QR code ini. Kemudian kita pergi kepada, kita nak susun dia, kita nak tarik dia, kita nak susun. So yang depan sekali ni, kita nak letakkan dia. Kalau tuan-tuan tak nak kacau yang ni, yang asal database ni, sebab takut nanti kita akan ubah-ubah laju-laju ni supaya dia jadi senang kita nak tarik data ataupun jana kad ID ni. So cadangan saya, kita duplicate dulu yang ni. Okey, kita duplicate, kita buat yang copy ni. So yang ni kita katakanlah, kita renamekan dia sebagai data kad ID 2 Arif. Macam saya katakan tadi, kita jangan usik yang ni. Kita nak selamatkan, mungkin kita akan ubah-ubah laju, nanti kita pening nak rujuk balik bila nak buat kembali sebagainya. So saya cadangkan tuan-tuan duplicate, jadikan yang baru. Dapat ni ada yang lain ni. So kita akan ubah suara yang ni lah. So apa yang kita akan buat adalah kita pergi pada data yang kita dah susun yang ni, yang kita dah duplicate bukan yang asal yang dah duplicate. Kemudian kita alihkan yang kita, maklumat yang kita akan kendaki adalah yang ni. Ni kategori ni sebenarnya. Hari tu terbuang. So saya tarik kategori. Okey, kita nak bergantung pada tuan-tuan. Macam dalam kes kad saya ni, saya nak ada gambar logo sekolah, ada QR code, ada nama, kategori ni, murid dan guru. Kalau tuan-tuan buat sekali murid dan guru, email sekolah, tahun dan juga kelas, supaya nanti bila tercicir kad ni, senang kita nak beri kepada pelajar sebagainya lah, ataupun guru dan sebagainya. So saya akan gunakan kategori, nama, email, tahun, kelas sampai sini. Yang ni kita tak pakai. So jangan buang, sebab nanti ditarik data. So kita tak buang dia. Apa yang nak kita tambah lagi satu depan ni, logo. Klik kanan, insert left, kita letakkan sini logo. Tuan-tuan kena faham susunan ni, sebab kita nak tengok nanti kad, nanti kita nak tarik, kita kena susun macam ni. Kalau tengok contoh yang ni, atas ni logo, QR code, murid, ni maklumat ni. So logo dah ada, logo calon sekolah. So yang ni QR code image ni, kita klik atas O ni, ataupun ikut laju tuan-tuan seret dia biar dia berada nombor 2. Okey, dia akan berada di sini. Yang belakang ni dah kita tak pakai lah. So kita tak payah delete, biarkan saja di situ. Sebenarnya delete pun yang ni, kita takut nanti dia akan, kita nak rujuk balik sebagainya. So kita biarkan saja. Kita boleh hide lah kalau pening macam ni. Nampak, kita tak silap saya boleh hide ni. Kita tengok ada tak hide. Okey, kita hide kan dia yang ni. Okey, kita tak pakai yang tu. Tapi yang ni tetap dia ada, sebab tadi saya kata dah, dia image ni dia berada di atas sel, bukan di dalam sel. So kita kena buang lah. Kenapa 2 kali? Tuan-tuan perasan kita generate atas yang sama tadi, yang masa kita buat sebelum ini. Kalau tuan-tuan yang baru test tutorial ni, dia akan ada satu sajalah, ataupun dia tak ada ni, kita delete. So saya tak nak serabut ni, saya delete dulu. Tapi kalau tuan-tuan banyak
maklumat di sini ada lebih kurang 100 ataupun 50. Tuan-tuan tak payah delete lah, mungkin makan masa. Dia tak boleh select macam ni, dia tak berjaya sebab gambar image ni berada di atas sel. Sebab tu dia tak buang sekali. Sekejap saya buang sekejap. Okey, yang penting kita ada logo. Lajur logo memang kosong ni, saya akan terangkan kenapa kosong. Kemudian kita ada QR code setiap pelajar, nama, kategori, nama sampai ni ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita nak masukkan logo. So cara dia, kita klik satu sini, kita klik insert. Dia ada dua image, image in cell ataupun over the cell, atas cell tadi yang macam tadi. So kita nak in cell, klik sini, kita carilah kita punya logo yang kita dah mungkin dah ubah suai. Macam kes saya ni, saya dah gabungkan dengan logo KPM. Kalau tuan-tuan tak pandai ni, tuan-tuan boleh minta bantuan yang pakar sikit lah. Macam ni, digabungkan sebelah-sebelah. Kalau tak satu logo pun cantik juga, tapi dia macam, sebab saya nak suruh fit ikut sel tu, so saya gabungkan logo KPM dengan logo. So kita pilih saja macam tu, kita tunggu seketika, kan dia ada satu sini. So kita tarik saja bawah ni sampailah data yang terakhir ni. Okey, so biarkan saja di situ. Kemudian kita dah selesai yang ni, kita dah hampir berjaya ni untuk untuk bahagian yang hampir yang terakhir, ataupun ada beberapa lagi langkah, tapi langkah seterusnya tak sukarlah tuan-tuan. Okay, bila dah ini data dia, data ni kad ID. So kita nak tarik data ni, nak muncul ke kad ID ni. So cara dia, kita pergi kepada yang kad ID kosong ni, kita pilih satu kotak di sini, yang atas sekali kita tekan sama dengan, kita type transpose. Okey, yang ini tuan-tuan pilih ni, transpose. Bila type macam ni, dia akan minta kita akan selectkan data kad ID tu. So kita klik tab ni, sheet ni, kita tarik, kita ambil contoh 3 dulu. Okey, saya ambil 3 ni. Dia akan pilih transfer data ni, kita punya sheet. Kemudian daripada A2 yang ni hingga G4. So kita tutup kurungan ni belakang ni, kita tekan enter. Kemudian dia akan tersusun di sebelah sini. Okey, kalau tuan-tuan perasan kenapa dia kecil macam ni, memang tuan-tuan kena, sebenarnya tuan-tuan kena tarik susun dia. Jadi kita sekali buat, tak apa, saya akan tunjukkan langkah dia. So cara dia, saya buat macam ni sebab saya pilih format dia. Kalau ini saya guna A4, yang satu muka surat tu boleh muatkan 9 keping gambar lah. Okey, 9 keping kad ID. So kita akan buat satu dulu, kita akan buat 3 ni dulu. So cara dia, tuan-tuan select yang ni. Katakanlah kita nak besarkan dia ke sini. Tuan-tuan buat yang ni ikut sesedap rasa tuan-tuan lah. Okey, sesedap rasa. Kita buat template dia dulu. Kemudian kita line dia, letak center. Dia punya vertical line pun kita letak tengah-tengah. Kemudian yang nama, kalau nama murid panjang ni, kita ambil yang bawah ni, wrap ni, dia akan turun ke bawah seperti ini. So kita buat sekut rasa, kita adjust. Katakanlah saya macam ni, ni saya lebar dia. Kemudian kalau ke bawah ni, kita pilih yang ni, yang lencana kita besarkan sikit. Katakan macam tu, nampak? Yang kad ID dia ni, dia punya QR code ni, kita besarkan sikit. Kalau kita takut nanti bila kita print dengan printer yang mungkin printer biasa, inkjet biasa, dia akan pecah-pecah lubang, kita takut dia tak boleh baca. Katakanlah nama ni kita nak buat dia bold. Okey, saya tekan Ctrl P untuk preview printer kita tengok. Ni kita adjust lah, kita nak saya macam mana. Tuan-tuan sama ada landscape, tuan-tuan boleh buat 4 lah. Katakanlah nak buat macam ni landscape. Yang sebelum ni tutorial saya, yang contoh saya tadi, kita pakai portrait. So kalau kita nak tambah sebelah lagi sini, so senang saja. Pada yang lajur pertama yang kita buat telefon, kita tambah lagi kepada tadi, dia ambil daripada A2 kepada G4. Kalau kita tengok data sini, A2 G4 sini. So kita tambah lagi sampai G5 supaya dia ambil 4 data. So senang saja, kita tambah G5 nanti. Tuan-tuan tengok dia akan berlaku magic. Ni katakanlah kita buat ni landscape lah. Nampak dia ada situ. So yang ni pun kita kena adjust sama size macam ni. So cara dia, kita tarik, kita adjust yang sebelah ni, dia akan sama besar je. Okay, so centerkan dia. Ini
bergantung kepada cita rasa tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak adjust ni. Kita buat satu set dulu, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat serentak kepada yang lain. Tetapi dia sedikit praktikal lah, sedikit teknikal. Tuan-tuan terpaksa susun macam ni sebab dia tak boleh nak fitkan macam tu. Saya tak jumpa caranya. Kalau tuan-tuan jumpa cara, boleh kongsikan di description bawah, boleh bantu rakan-rakan yang lain. Okey, bila macam ni kita tekan Ctrl P, nak tengok printer. Okey, susun ni kata macam ni. Maksudnya kita boleh buat lagi ke bawah ni 4. So untuk yang bawah ni, tuan-tuan just select ni, copy ni. Tuan-tuan tengok saya paste bawah ni. Apa berlaku? Tuan-tuan tengok magic dia. Tuan-tuan perasan nama pelajar lain. Sebenarnya dia sambung nama yang pelajar seterusnya. Nama pelajar yang kelima. Mana data-data kita tengok. Okey. Pelajar yang kelima sampai ke ni, Muhammad. Tuan-tuan tengok ni. Okey. Pelajar lain dia tak bertemu dengan ni. Sebab dia baca data ni AG ni dia auto secara automatik. So saya paste sekali lagi. Okey, nampak? Dia jadi Muhammad Adam, orang lain. So kalau data tu banyak, tuan-tuan paste banyak-banyak macam ni. Tapi orang yang ke-9 tu dia tak baca tu. Orang yang terakhir tu kita tengok Nur Batrisha. Kenapa? Sebab data yang ni, tengok data yang akhir sekali tadi, nama dia Batrisha. Nama bawah Batrisha ada seorang pelajar ni. Dia tak baca sebab dia tak lengkap ni. So kita ubah kat sini je sebenarnya. Kita ambil yang ni. Sebenarnya di data tu dah ada kat sini. Okey, kita buang ni kepada GA23. Kita ambil yang pelajar ni seorang saja. So cara dia kita buang yang ni. A23 A23. Sekejap, silakan saya. Ataupun kita buat macam ni lah. Saya lupa coding ni yang ni. Maafkan saya. So kita ambil transfer balik. Kita select pelajar yang terakhir yang tercicir tu pada data kita tadi. Kita ambil saja yang ni. Okey, sebenarnya A20 ke G20 silap kod tadi. Maafkan saya. So kita select macam biasa yang kaedah mula-mula tadi. Nampak dia pilih orang yang terakhir ni, Danish ni. Yang bawah sekali Danish. So tuan-tuan boleh adjust baliklah size ni. Yang ni memang tuan-tuan terpaksa. Saya tak jumpa cara yang paling mudah untuk tuan-tuan ni. So, kalau cara saya akan buat macam ni lah. Saya tekan Ctrl. Saya pilih image yang ni. Image gambar. Kita nak size dia sama. Kita tak nak besar kecil. Kita pilih macam ni. So saya gerakkan yang atas kali ni. Takkan satu nanti dia akan tiru balik ni. Nampak? Begitu juga yang laju untuk QR code ni. Okey, saya tekan Ctrl, saya select satu ni, laju nombor 2 ni, saya klik yang ni. Klik yang ni juga sampai yang ke ada satu lagi ni. Okey, biar ada select macam ni, saya adjust yang ni. Baru dia akan gerakkan sekali. So itu cara dia lah. Okey. Bila dah selesai macam ni, tuan-tuan boleh tekan Ctrl P, tengok preview dia, tengok cantik tak dia duduk ni. Kalau macam ni tuan-tuan tengok ni, dia cerdas ni ada di bawah, terjatuh. So kita kena kecilkan yang mungkin QR code ni lah, supaya dia cantik duduk satu muka surat ni ada 8 nama lah. So cara saya buat macam ni lah. Okay, saya kecilkan balik sikit yang ni. Kita tak nak jatuh bawah, select balik yang QR code ni. Memang sedikit agak teknikal, tapi berbanding dengan cara sebelum ini yang tuan-tuan gunakan, contoh saya pakai template Google Docs tersebut, lagi mencabar lah. Tuan-tuan kena buat satu-satu. Yang ni sebenarnya tuan-tuan susun saja, cara pukal dan sebagainya. Okey, kita dah hampir siap. Okey, dah cantik dia fit sini. So bila tuan-tuan nak print ataupun kita kemaskan sikit lagi, kita nak buatkan dia kotak-kotak. Patut tadi saya buatkan kotak dulu ni sebelum kita copy ni. Kita buatkan kotak ni. Kita pilih ambil yang tebal sedikit. Kita ambil kotak ni supaya dia ada frame lah. Dia ada frame sebagai ni. Okey, tuan-tuan boleh buat lah contoh ni tuan-tuan. Memang saya katakan tadi, ini cara yang paling mudah saya jumpa lah untuk menjawab persoalan rakan-rakan di luar sana yang ingin buat kad yang tidak lama lagi 15 Julai ni sekolah akan buka, melibatkan kapasiti penuh. 2 minggu sebelum ni saya tak sempat nak buat sebab saya terlibat dengan pemantauan di beberapa sekolah di Johor ni. So tuan-tuan boleh cuba macam ni. Bila selesai, katakanlah saya ambil contoh yang ni. Sepatutnya cantik tadi, tuan-tuan buat dulu sebelum copy tadi, baru dia pergi dengan kotak-kotak tu sekali. Boleh cubalah. Okey, bila dah selesai, katakanlah saya buat separuh je. Dah macam ni. So bila tuan-tuan nak print, nampak dia ada garis-garis ni. So saya pilih format ni. Saya ambil show
grid line ni kita antikkan dia. Nampak dia hilang garis-garis ni. Okey, bila dah selesai macam ni, tuan-tuan kena kurang-kurangnya telah membantu tuan-tuan lah. Saya harap membantu tuan-tuan bagi menjawab persoalan yang nak buat kad ID yang cara yang paling mudah sekali, tanpa perlu, tetapi memang tak ada yang paling mudah sebenarnya menggunakan PHP lah. Ramai yang pakar-pakar PHP komen kenapa tak buat yang pakai query sebagainya. Sebenarnya saya buat video untuk bantu rakan-rakan guru yang mungkin tak pandai ICT, ada sikit-sikit nak cuba nak buat sendiri, nak minta tolong orang susah. Inilah video yang mungkin membantu tuan-tuan lah. So saya rasa itu saja video daripada saya. Bila dah ada sebarang komen pertanyaan, tuan-tuan boleh cuba postkan di komen. Tetapi kalau betternya baca dulu komen-komen orang lain, mungkin saya dah jawab. Kalau soalan yang sama saya memang tak jawab lah, sebab kita pun ada tak berkesempatan setiap masa untuk menghadap komputer sebagainya. Mungkin masa terluang, insyaAllah saya akan tengok, saya akan cuba jawab lah. Ok, so itu saja tutorial saya pada saya. Semoga manfaat kepada tuan-tuan, boleh membantu tuan-tuan untuk melancarkan proses rekod e-suhu automatik menggunakan QR code. Ok, itu saja. Bye bye.